Oke, hari ini saya akan mewawancara tentang hubungan etnik lah, berkaitan perkauman. Soalan pertama, berapa umur Anda menyadari wujudnya perbezaan etnik, yakni perbezaan agama, kaum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Maula Bibi Haji berkhidmat di PPMI Kampung Gamuk selama 12 tahun. 12 tahun lah masuk tahun ini 2024. Umur saya 40. Alhamdulillah masih bergairah sampai sekarang. Mengenai etnik, kehidupan masyarakat di Sabah macam tu. Perbezaannya agama. Di sini kebanyakannya majoriti masyarakatnya berbilang bangsa, Bajau, Suluk, Bugis, banyaklah. Tapi melalui pergaulan tu beza. Macam bangsa ini melalui bahasa lah. Pergaulannya tu tetap sama lah, Melayu tetap mengukuhkan cara Islam, mengenal Allah itu siapa, hidup macam tu lah, bermasyarakat. Kadang-kadang masing-masing dengan kerja masing-masing. Kepercayaannya kepada Allah lah. Ialah masing-masing dengan kepercayaan Allah itu, selagi mengikut bangsa lah. Macam Bajau tetap Islam, Suluk Islam, Bugis Islam. Soalan kedua, bila disadari perbezaan dari umur berapa? Perbezaan kaum, bila kita sadari? Sejak saya membesar, lahir, sekolah di sini dari tahun 1991. Masa tu saya masih sekolah, masih budak. Kadang-kadang kita tidak tahu kan masa tu, tidak macam sekarang. Kehidupan bangsa kan maksudnya kan. Lepas tu macam tu lah, kepercayaan dengan bangsa, kerjasama, pergaulan, cara bertoleransi lah, kerja macam tu. Apa perasaan Anda menyadari wujudnya perbezaan ini? Perasaan saya alhamdulillah, bila duduk dengan masyarakat dorang, contohnya macam Ustaz Sadam duduk dengan masyarakat Bajau Laut ni, sebab salah satunya saya mengajar kan. Jadi saya salah satu bahasa tidak boleh juga ikut bahasa dorang, sebab dorang asalnya dari Filipin. Keturunan kita kan Filipin juga kan. Jadi bahasa tu kena guna bahasa Melayu lah, bahasa kebangsaan. So, kita kalau di sekolah, mana-mana preschool pun akan guna bahasa yang mereka pelajari untuk bagi kefahaman dengan individu, contohnya anak-anak. Gitu lah. Macam saya tadika, dan ada sebelum ni saya mengajar, sebelum tadika saya mengajar KBI. Untuk memahami, bagi bahasa, kefahaman bahasa tu bukan mudah. Kadang-kadang tidak semua pelajar tu, masyarakat tu tidak faham bahasa kita. Contohnya bahasa Melayu tidak semua fasih. Siapa mengajar Anda untuk bergaul dengan kaum lain? Cara pergaulan tu yang ajar lah. Ibu bapa dari kecil kita dididik lah. Kita berdekat dengan orang ni, jangan, salah satu kita dekat kerana Allah. Dia faham, duduk dengan dorang, bergaul dengan sama bangsa. Sebab bangsa di Malaysia ni, contohnya Sabah, etnik majoritinya pelbagai bangsa, Bugis, Bajau, semualah. Tapi cara kita lah bergaul, kita faham keadaan dorang, cara hidup dorang. Kadang-kadang hidup kita tu tidak sama aturannya. Ada yang lain, saya lain, ustaz lain, dan guru-guru lain pun tidak sama. Pada pandangan Anda, mengapakah masih wujud percanggahan, yakni konflik di antara perkauman dan agama yang berbeda? Maksudnya kalau konsep perkauman ni, tidak semua tidak akan sefahaman. Contohnya bangsa, kalau dia bilang Bugis lah. Kalau Bajau lah, Suluk. Kadang-kadang percanggahan antara salah satu bangsa kita tu kan berlainan. Jadi bahasa tu pun lain. Lepas tu percanggahan melalui pergaulan, kadang-kadang kita tidak boleh bagi kefahaman pada semua orang. Contohnya kalau percakapan, kalau kita nak cakap, kalau dia cakap, mana kita faham bahasa orang? Orang pun tidak faham bahasa kita. Jadi kita bagi dengan cara ikut kefahaman kita. Mengikut kefahaman kita. Bagaimanakah kita boleh menjadi masyarakat berbilang budaya yang lebih harmoni dan baik? Bangsa lah maksudnya. Cara mengatasinya supaya kita berbilang. Maksudnya caranya pergaulan. Kita nak kenal bangsa tu India, kita dekat dengan India. Dengan masyarakat Bugis kita dekatlah dengan majoriti kehidupan dorang, cara kehidupan dorang, cara makanan dorang.
tradisional. Setiap bangsa kan begitulah. India macam mana, Cina macam mana, orang putih macam mana, macam tu lah. Oke, berdasarkan jawaban bagi soalan 6 yang tadi, cadangan yang manalah Anda boleh praktikkan untuk mewujudkan harmoni itu, macam mana untuk dipraktikkan? Selesaikannya. Nah, Kalau saya, kalau kita nak dekat pada sesuatu bangsa dengan seseorang tu, kita kena mengenali dia dahulu lah. Untuk mengenalinya tu, kita kena dekat dengan dia, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Majoriti kehidupan kita memang macam tu. Kadang-kadang kita nak mengenali seseorang tu, kita kena mengenali budinya dahulu, mengenali bangsanya, dan ini bangsa macam mana kehidupannya. Setiap orang akan better everything dengan kefahaman, mengikuti kefahaman. Tapi dalam satu budaya kita tu tidak semua beragama Islam kan. Jadi kefahaman orang Kristian tu macam mana, kefahaman orang yang tidak faham tentang agama tu, kita namanya Islam, tapi tidak semua memahami Islam tu macam mana kan, yang agama tu macam mana. Tapi dengan cara kita nak menarik seorang tu